soalan structure. Kita mula dengan soalan structure. Alright. So ready guys ya? Okay, hari ni kita pergi kepada paper 3. So untuk pengetahuan kamu, paper 3 ada dua bentuk soalan. Satu dalam bentuk structure, maksudnya kamu hanya perlu isi jawapan berdasarkan soalan yang dinyatakan. Dan yang kedua adalah planning experiment, di mana kamu diberi mungkin beberapa ayat di atas, then based on the soalan dekat atas tu kamu kena create experiment based on question given. So berdasarkan Cikgu Zulkifli bagi tahu hari tu, dia kata soalan paper 3 dia meramalkan bahawa kemungkinan soalan oxide metal in period 3 dan juga mungkin chemical cell. So untuk oxide metal in period 3 ni semalam pun in paper tu kita dah discuss. So hari ni kita akan tengok macam mana contoh soalan untuk oxide metal in period 3. Okey, untuk bahagian planning eksperimen, Cikgu Zulkifli meramalkan mungkin keluar heat of neutralization. Ni yang cikgu cakap tu, kamu diberi soalan dan kamu kena create eksperimen lah, kamu kena plan the eksperimen. Mesti ada hypothesis, mesti ada problem statement, material apparatus and also maybe coagulations of latex. Kalau kita tengok apa yang dia ramalkan ni tak sesusah mana soalan heat of neutralization dengan coagulation. Cikgu akan share soalan dengan kamu yang cikgu pernah jumpa berkaitan kedua-duanya. Okay, sebelum kita mulakan, ini adalah beberapa perkara penting dalam kertas 3. Beberapa perkara penting dalam kertas 3 yang cikgu nak kamu take note. Okay. Walaupun kamu dah tahu, tak apa, kita imbas kembali supaya kamu tidak melakukan kesilapan. Di mana jika kamu melakukan kesilapan, bila kamu melakukan kesilapan, nanti kamu akan kehilangan markah. Cikgu tak nak kamu hilang markah. Sayang sebab paper 3 ni sebenarnya adalah paper yang mudah untuk kita dapat markah. Sebab kalau kamu salah sikit, dia tak akan terus kosong. Dia akan turun daripada 3 markah. Kalau jawapan kamu perfect, tepat 3 markah. Kalau ada kekurangan sedikit, dia akan turun 2 markah. Okey, kalau hanya ada gambaran dan bayang-bayang saja, kamu akan dapat 1 markah. Melainlah kalau kamu jawab tu jauh sangat daripada yang sepatutnya, memang dapat kosong. Nak bagi tahu dekat sini, kertas 3 tidak mudah untuk dapat markah kosong. Sekurang-kurangnya kamu boleh dapat 1 ataupun 2 kalau kamu tak boleh nak dapat 3. So yang pertama dari segi bacaan, reading. Selalunya kalau soalan structure, dia akan bagi kamu contoh gambar rajah berserta dengan measurement, sama ada termometer ataupun mesh, ada bagi balance ke ataupun dia bagi volume. Okay. So ini cikgu nak ingatkan, kalau bacaan daripada burette, kita kena guna 2 decimal point. Contohnya 2.83. Ini nama dia 2 decimal point untuk burette. Electrical balance yang lain-lain semuanya 1. Tapi ada soalan kadang-kadang electrical beam balance tu dia bagi gambar rajah. Okey, 32.7563. Kamu tengok soalan. Kalau soalan tu cakap record the mass of the blah 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 in 2 decimal point. Ikutlah 2 decimal point. Okay, kalau dia tak cakap, kamu just copy je lah apa yang dia tulis dekat sini. Okay. Alright. Okay. Yang lain-lain, kebanyakannya yang lain-lain selalunya ada 1 decimal point saja. Dan jangan lupa bila kamu tulis reading berserta dengan unit, sama ada cm cube for volume, degree Celsius for temperature, mole per dm cube is molarity or concentration. Okay, ingat concentration, molarity, unit dia mole per dm cube, bukan mole sahaja. Kadang-kadang kamu tertinggal perkataan dm cube di belakang ni. Okay, ada masalah berkaitan dengan reading? Yang cikgu dah jawab tadi, depends on question. Kalau dia minta kamu nyatakan 2 decimal point, letak 2 decimal point. Kalau dia tulis 4 macam ni, kamu just copy 4 macam ni. Ada soalan berkaitan dengan reading?
Ada soalan reading? Tak ada ya. Okay, cikgu pergi kepada yang kedua adalah variables. Okay, variables ni ada 3 jenis. We have manipulated, apa yang kita ubah, what we change. Yang kedua kita ada responding, what we observe, apa yang kita nampak. After we change something and then apa yang kita nampak. Apa pemerhatian kita after we change the experiment. And then the third one is constant. Apa yang sama from start until the end. Contoh, acid use, kali use ataupun volume of acid or temperature of acid, depends on the question. Okay, yang ketiga, how to form table. Okay, untuk menghasilkan satu table, yang penting kamu ada 2 ruangan, mesti ada ruangan MV and juga RV. So contoh dekat sini cikgu bagi tahu, MV cikgu is concentrations of acid. Bila you form table ni selalunya soalan structure pun ada and soalan planning experiment pun dia ada minta kamu tabulations of data. So bila kamu tulis tajuk concentrations of acid, jangan lupa with unit. Sama juga kan, kalau macam pH value ni dia tak ada unit, so tak payahlah. Okay, ataupun kamu boleh tulis observation. Okay, itu bergantung kepada soalan. Kalau soalan structure, ikutlah apa yang dia minta. Kalau soalan planning tu, memang selalunya kita tulis observation dia apa. Alright. Okay, kalau soalan pula tanya, what do you observe from this experiment? Apa yang kamu nampak? What is your observation? Okay, kalau lebih baik kalau kamu fokuskan kepada apa yang kamu nampak dengan menggunakan mata. What we can see. Kalau tak boleh nak tengok, akhir baru kita cari yang selain daripada yang pertama. Tengok dulu apa yang kamu rasa kamu boleh nampak. Pertama contoh, kalau soalan mengenai thermocam. Okey, thermometer reading increase. Bacaan thermometer tu meningkat. Okey, kalau dalam electrolysis, mungkin kita akan nampak brown solid deposited ataupun brown gas release. Ataupun ini selalunya 2, 3, 4 ni lebih kepada redox dan juga electrolysis. Nombor 4, purple solution decolorize. Benda yang boleh lihat dengan mata. Kalau tak boleh, barulah kita pergi kepada polystyrene cup become hot, macam tu. Okay. Lebih kepada mata dulu. Tak boleh baru kita cari yang lain. Okay, now hypothesis. So hypothesis wajib mesti ada MV dan RV. Mesti ada MV dengan RV. Barulah dapat markah penuh. Kalau kamu tulis MV saja, dia akan jatuh 2 markah. Okay, apa itu inference? Okay, inference actually is the simple conclusion from the observation. Kamu dah observe and then kamu buat inference. Contohlah kamu kata brown solid deposited, itu kamu punya observation. So what is your inference? Brown solid is copper ataupun copper metal is formed. Ataupun brown solid is copper. Maksudnya kamu buat conclusion daripada observation kamu. Okay, next. Yang seterusnya, relationship pun lebih kurang macam hypothesis. Ada MV dan juga ada RV. But in relationship must ada direction. Sama ada increase or decrease. Bigger or smaller. Tengok soalan. Okay, operational definition. Ini yang selalu kamu tanya. What you do, what you observe. Kamu nak tulis terbalik pun tak apa. You boleh mula dengan what you observe pun boleh. Boleh mula dengan what you do pun boleh. Cikgu pesan dah hari tu, kalau soalan operational definition, kalau kamu tak tahu salah satu, buat je satu. Okay, kalau kamu tak tahu dua-dua ni, buat je satu. Sebab kalau salah satu dia betul, you memang dah dapat 2 markah. Okay, prediction. Okey, untuk soalan kertas 3, berdasarkan pengalaman cikgu menanda tahun lepas, okey, ini untuk kertas 3 lah. Okey, kertas 3 kalau dia suruh, okey, predict. Contoh dia bagi kamu soalan chemical cell. Okey, antara dia kata copper dengan magnesium, bacaan dia adalah 3. Lepas tu dia kata predict the galvanometer reading if copper replace with zinc. Okay, contoh. Kamu kena jawab accurate. Okay, kalau dia kata antara zinc and magnesium sepatutnya less than 3 betul. Kamu tak boleh tulis less than 3.
So kamu boleh letak okay 2.1 ke, okay 2.1 V ke, kamu boleh letak macam tu. Kamu tak boleh tulis less than or more than, in between, tak boleh. Kena tulis nombor yang tepat. Sebab nanti dalam skim dia ada range dia lah. Okay, kalau daripada jawapan ni sampai jawapan ni boleh diterima. Tapi kamu tak boleh tulis more than or less than. Okay. Alright. Okay, untuk planning eksperimen kita ada problem statement. Okay, problem statement selalu mesti ada perkataan MV dan RV with ada question mark. Selalunya MV dengan RV kamu boleh jumpa dalam soalan. Dalam soalan dekat atas yang dia cakap kat atas tu sebenarnya memang dah ada MV dan RV. Kamu hanya keluarkan dia punya MV, keluarkan RV and then buat problem statement dengan adanya question mark. Okay, material and apparatus, make sure you combine together. Ini untuk soalan planning eksperimen. Please combine material and apparatus. Jangan pecahkan dia sebab bila kamu dah pecah maka dah jadi lain. Nanti takut kamu salah letak mana material, mana apparatus, itu lagi masalah. Just combine together. Okay. Alright, untuk paper 3, untuk planning eksperimen, kalau eksperimen tu kamu boleh lukis gambar, better kamu lukis. Sebab apa tahu? Bila kamu lukis, contohlah kamu lukis eksperimen elektrolitik kan. Okey, contoh kamu lukis ni, padahal dalam soalan tak suruh lukis pun. Okey, kamu lukis. Okey, kamu lukis lawa-lawa ni, dia kamu label ni bla 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 bla. Okey. Kemudian dalam material apparatus, kamu tertinggal perkataan beaker. Contoh, tapi kamu lukis ada beaker kan? Dalam material apparatus kamu tertinggal perkataan beaker, benda yang sangat penting. Okay? So, pemeriksa boleh ambil markah satu daripada gambar rajah kamu ni untuk masuk ke dalam material apparatus. Maksudnya diagram kamu ni, dia membantu kamu kalau kamu tercicir di bahagian material apparatus. Faham? Okay. Now kita pergi prosedur. Okay, bahagian prosedur. Okay, kita belajar tulis prosedur mesti guna A, B, C. A, action. Action apa yang kita guna? Measure and pour, wait, add, stir, record, connect. Dan apa-apa lagi action yang selalu digunakan dalam planning eksperimen. Okay, bahan. B stand for bahan. Bahan mesti kalau benda tu acid, alkali ke atau apa-apa solution, mesti ada volume dengan concentration. Okay, kalau benda tu dalam bentuk solid, mesti dia ada mass dia. Ataupun kamu boleh tulislah kalau macam beaker, half full, pour water, itu the beaker until half full lah itu. Okay, container. Container apa yang kita guna? Beaker. Okay, untuk beaker, berapa volume kamu nak guna? Range dia boleh 50 sampai 200. Okay, boiling tube besar sikit daripada test tube, boleh letak sampai 15 cm cube. Maksudnya maksimum solution dalam boiling tube tu boleh capai 15. So kalau kamu nak letak bahan, pakailah 5 campur 5, baru 10 muat kan untuk boiling tube. Okay, kalau test tube dia kecil saja, maksimum boleh pakai 10. Selalunya test tube ni yang kalau kita test yang anion, betul? So kita pakailah 3 bahan A, 3 bahan B. So total baru 6. Okay, muat, ngam-ngam. Jangan lebih daripada 10. Ada soalan? Ada soalan tak? Puan Juliani ada nak tambah, Puan Juliani? Untuk permulaan ni, Puan Juliani ada nak tambah? Anak-anak murid ada yang nak tanya? Okey, ada. Tak ada. Semua okey. Okey, tak ada. Yang lain semua okey ya? Alright. Okay, now kita pergi kepada soalan, soalan elektrolisis. Dekat dalam soalan perlis kertas 3 yang kita pernah bincang dah ada. So mohon rujuk. Cikgu nak kita fokus kepada metal oxide ni. Okay, cikgu tutup ni dulu. Cikgu nak share yang metal oxide. Okay, kejap ya.
Okay. So ini adalah soalan untuk metal oxide. Kita tengok soalan trial SBP 2019. Soalan electrical conductivity pun ada dekat sini. Ini untuk ionic dengan covalent ni. Okay. Kita tengok soalan. Okay, ini dia soalan metal oxide untuk period 3. Soalan dia sikit sahaja kat sini. Okay, across period 3, from left to right to the oxide of element shows different properties. Okay. Okay. Table 2 shows the result from the 2 experiment to investigate the properties. Okay, kamu tengok ya, dia gunakan pertama dia guna sini nitric acid. Ni adalah dia guna nitric acid. Okay, dia guna nitric acid. Conteng lah pula ni. Okay, dia guna nitric acid dekat sini. White solid of X. Dan yang ni dia guna NaO, white solid of X. Kamu tengok observation ni, apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak dekat sini? Bila dia guna nitric acid and NaO, apa yang kamu nampak? What you can see from the observation here? Nothing. Okay, kamu tengok before white solid dengan nitric acid. Before white solid dengan NaO. So after the reaction, apa observation yang kamu boleh nampak dengan mata? Apa yang kamu boleh nampak dengan mata? Okay, maksudnya kedua-dua ni bila white solid of oxide add with nitric acid dia dissolve. Sama juga when white solid of X dengan NaO dia dissolve. Boleh nampak? So both ni dissolve. Okay, dissolve. Maksudnya dia larut dalam kedua-duanya. Okay, dia dissolve. Allah tulisan pun kecil je. Alright, dia dissolve. Okay, so based on table 2.1, state one observation. So apa observation yang kamu nampak? Okay, yang kamu nampak adalah white solid X. Saya besarkan tulisan. Okay, white solid X dissolve when react with both nitric acid and sodium hydroxide. Okay, so itu 3 markah. Kamu tulis macam ni je observation dah dapat 3 markah. Kedua-duanya bila dia dissolve, bila dia react dengan nitric acid, bila dia react dengan NaO, dia akan dissolve. Maksudnya dah tak ada apa-apa dah ni, tak ada apa yang tinggal. Dua-dua dissolve. Macam ni sahaja dah boleh dapat 3 markah. So ini menunjukkan bahawa white solid X ni apa? Cuba teka. White solid X ni apa? White solid of oxide X. White solid of oxide X. Maksudnya aluminium oxide. Maksudnya dia adalah karakteristik dia adalah amphoteric oxide. Dia boleh react both with acid and with alkali. Pandai kamu. Bagus. Okay, state the inference. Okay, bila dia dissolve maksudnya dia apa? Bila dia dissolve maksudnya dia apa? Inference ni dah. Okay, kamu kata dia dissolve. Okay, so conclusionnya when dia dissolve maksudnya dia oxide X is bukan Amanda. Aku rasa jawapan Amanda tu pun boleh terima, tapi itu dia tanya soalan properties. So kalau ini apa? Bila dia dissolve maksudnya dia apa? Oxide X is soluble in pandai in nitric acid and natrium
hydroxide. Okay. Oxide X is soluble in nitric acid and natrium hydroxide. 3 markah. Betul. Okay, now ini baru dia tanya sodium sodium hydroxide. Okay, next. State the properties. Ini baru jawapan Amanda tadi. Properties dia adalah dia bersifat amphoteric. Maksudnya dia boleh menjadi kedua-dua. Sekejap tulis kat sini lah. Kenapalah ni. Amphoteric oxide. Okay, next. Alright, okay, ni soalan. Kita kecilkan balik. Okay, next. Table 2.2 shows the result from an experiment to investigate the properties of sodium oxide dengan sulfur oxide. Okay, sodium oxide dengan sulfur oxide. So, sodium oxide ni apa sifat dia? Basic oxide ke acidic oxide? Okay, pandai. Sodium dengan apa basic oxide? Sodium and what oxide yang basic? Sodium pandai. Sodium and magnesium oxide is basic oxide. Sulfur oxide ini adalah acidic oxide. Okay, when dissolved in water by dipping red and blue litmus paper. So dia nak kamu tunjuk apakah sifat-sifat sodium oxide and sulfur dioxide. Okay, yang pertama. Ingat dua-dua tu ada blue litmus paper and red litmus paper. Okay, untuk sodium oxide, apa pemerhatian yang boleh kamu tengok? Apa pemerhatian kamu bila NaO? Sodium oxide, NaO pula. Sodium oxide letak dalam water and ada red and blue litmus paper. Apa yang berlaku? Sodium oxide is basic oxide kan? So apa observation kamu? Sodium oxide is basic oxide. So apakah your observation? Dia basic oxide. Okay. Red litmus paper turns blue. Okay, pandai. Kena tulis red litmus paper turns blue. Litmus paper tu jangan lupa. Okay, manakala sulfur dioxide? Sulfur dioxide is acidic oxide. So nak tulis apa? Pandai. Blue litmus paper turns red. Ayo, very easy soalan 3 markah. 3 markah macam ni. Siapa nak bagi kan Yong Leng? Okay, now soalan yang terakhir. Habis dah soalan mengenai metal oxide. Okay, soalan terakhir dia bagi kamu 4 oxide. 4 metal oxide. And then dia minta kamu classifykan sama ada dia acidic ataupun dia adalah basic. Senang, Linzen. Okay, magnesium oxide kategori mana? Magnesium oxide. Magnesium oxide adalah basic oxide. Magnesium oxide. 1 markah. Okay, lagi. Calcium oxide. Alright. Manakala untuk acidic oxide dia adalah phosphorus pentoxide and one more is carbon dioxide. Okay, dah selesai untuk soalan metal oxide. Any question? Ada soalan nak tanya? Okay, alright. Okay, kalau tak ada, okay dah selesai. Okay, kita stop yang ini. Dan kita sambung yang tadi. Okay, kita sambung yang ini. Alright, dah selesai. Okay, next. Okay, ni dah habis. Ni dah. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan coagulations of latex. Okay, coagulations of latex. So, pertama kamu kena faham dulu konsep coagulation of latex. Apa yang kamu faham mengenai coagulation of latex? Macam mana latex boleh coagulate?
Okay, coagulation of latex. Disebabkan apa? Macam mana latex can coagulate? Bila kita tambah apa? We add what? Kita tambah apa menyebabkan the latex coagulate? We add? Kamu kena tahu dulu konsep. We add acid. Very good. So, macam mana kita boleh dapat acid? Pertama, sama ada kita letak sendiri. We add methanoic acid or ethanoic acid. Okay. Yang kedua, acid tu datang daripada mana? From satu kita letak sendiri, kita memang saja letak air, betul? Air tu ada acid. Siapa yang bawa acid tu? Bacteria from air. Pandai, very good. So ini dua punca, dua sebab yang menyebabkan coagulation of latex. Okay, sekarang ni kita nak tengok how to prevent. Kita selalu letak apa to prevent coagulation? Ammonia. Okay. So cikgu cerita sekali lagi ya. Okay, ini adalah gumpalan latex dekat tengah. Latex itu luarnya surrounded by membrane. Membrane ni charge apa? What is the charge for this membrane yang surrounded the latex inside? Dia bercharge negatif. Okay, very good. Pandai. So, bila kita letak acid, acid ni membawa hydrogen ion. Hydrogen ion ni bercharge positif. So, this positive charge will neutralize the negative charge yang ada pada this membrane. And then, bila dia dah neutralize, so this membrane become neutral. Bila dia become neutral, dia akan saling berlanggar dengan jiran sebelah dia. Dia ada satu lagi jiran dekat sini. Okay, bila dua-dua dah neutral, dia akan saling berlanggar. Lama-lama this membrane akan break. Akan koyak and then dia akan coagulate. Okay, berbanding kalau kita letak ammonia. Okay, kalau kita letak ammonia, kita tahu ammonia ni membawa charge apa? Ammonia ni dia membawa hydroxide ion kan sebab dia adalah alkaline. So bila kita bawa charge negatif ni yang akan neutralkan acid yang ada dalam bekas ni. So bila dia neutralkan ini, dia tak mengganggu this membrane. So membrane ni keep negative charge, tak koyak, so dia tak akan berlanggar, dia tak akan coagulate. Itu je konsep asas for coagulation of latex. Ada soalan mengenai coagulation of latex? Ada nak tanya? Okay, kalau tak ada cikgu proceed. Alright, kita tengok soalan dia. Based on the situation, plan a lab experiment to investigate the effect of acid and alkali on the coagulation of latex. So, kita tak buat hari tu kan? Okay, ini adalah cikgu jumpa bagaimana untuk kita tulis planning experiment. So, kita pakai problem statement kan? Kita tak pakai aim, kita ada problem statement. So, problem statementnya, what are the effect of acid and alkali on latex? On coagulations of latex. So, dekat sini MV dia adalah acid and alkali. RV dia adalah latex. Atau boleh tambah dekat sini lah, coagulations of latex. Okay, sebab dekat atas ni dia dah bagi tahu dah. Okay ni, effect of acid and alkali. Kan saya kata dekat soalan dah ada dah. Ini adalah MV. Coagulations of latex adalah RV. Bawa sahaja turun ke bawah. Okay, so lepas problem statement selalunya adalah variables. Okay, variables kita adalah ada 3. Pertama, manipulated adalah acid and alkali. Yang kedua adalah responding variables, coagulations of latex, sama ada latex will coagulate or not. And then yang keep constant is volume of latex used. Ada soalan nak tanya? Okay, hypothesis. Hypothesis, kamu kena mesti ada MV, mesti ada RV. So MV kita is acid. Acid will cause latex coagulate untuk acid. While alkali will prevent latex from coagulate.
Sebut dua-dua. Kalau macam kisah ni, satu guna asid, satu alkali, so you kena sebut both. Acid, bila we use acid, what happen to the latex? Bila guna alkali, what happen to the latex? Okay. Boleh Ainin, maksudnya kamu nak tulis when we add methanoic acid or ethanoic acid, latex will coagulate. Betul. And when we use ammonia, it will prevent from coagulation. Boleh? Okay, kalau soalan tu ke atas ni dia tanya, name, dia tambah name, acid and alkali. Kalau dia dah tulis macam ni dekat atas, dekat bawah ni kamu wajib guna nama acid dengan alkali. Tapi memandangkan soalan ni dia tak minta, tak apa. Tapi kalau dia ada tambah name, acid and alkali, kamu kena guna dalam eksperimen kamu ni nama acid and alkali yang kamu state dekat atas tadi. Alright, material senang saja. We use latex, ethanoic acid, ammonia solution. We have beaker, glass rod, dropper, cellophane tape. Okay, kita tengok prosedur. Tengok dia lukis gambar. Okay, prosedur dia kita guna ABC. Tengok ni, A put 20 cm cube latex into each 3 beaker. Okay, kita tak payahlah kita guna 2 saja. Yang C ni tak payah. Sebab C ni adalah control variable. So tak payah guna. Kita guna these 2 saja. Okay, put 20 cm cube latex into each 2 beaker. Label A and B. Okay, 2 beaker A, we put ethanoic acid drop by drop and stir well after each addition. Okay, 2 beaker B, put ammonia solution drop by drop, stir well after each addition. Okay, part tak payah. Okay, observe and record any changes to the latex in 2 beakers after 30 minutes. Okay, the 2 beakers are left for 1 day and the changes in the latex are observed again. Simple saja untuk eksperimen latex. Ini dia buat dua-dua serentak. Okay. Kalau kamu nak buat satu-satu pun boleh. Maksudnya kamu buat dulu untuk beaker A. Okay, kamu letak put ethanoic acid drop by drops into beaker that contain latex and then stir well after each addition. Observe and record any changes to the latex in after 30 minutes and then left for 1 day. Lepas tu nombor 7 buatlah. Repeat step 1 until step 6 by replace ethanoic acid with ammonia solution. So observation ataupun tabulations of data. Okay, kita guna tabulations of data. Okay, kita mesti ada ethanoic acid dengan ammonia. Lepas tu conditions of latex. Ni tak payah. Kita tengok ni, coagulations of latex. Untuk bahagian tabulation of data, kamu tak payah tulis result. Kosongkan saja. Yang kena ada type of chemical added, sama ada ethanoic acid or ammonia. Coagulation of latex, biar kosong. Selesai. Boleh? Ada masalah untuk coagulation of latex? Coagulation of latex ni kalau keluar insya-Allah kamu boleh jawab. Senang sahaja. Senang kan Menda? Senang. Okay. Alright, now kita pergi kepada planning eksperimen yang terakhir. Okay. Alright, kita menggunakan, okay, sambil-sambil tu boleh rujuk muka surat 106. Kalau tertulis observation salah. Tak salah. Tak salah. Tapi kalau observation kamu salah, kalau observation kamu salah, itu yang bermasalah. Tenang je kawan. Kalau kebetulan observation kamu betul tu tak apa. Tapi sebab kalau kita takut salah. Nah, tak payah tulis. Okay. Takut salah kan lagi masalah. Okay, now kita pergi yang terakhir. Planning eksperimen untuk heat of neutralization. Semalam pun kita dah belajar konsep heat of neutralization. Okay, dia kata kat sini.
the value of heat neutralization for the reaction between NaO dengan strong acid higher than the volume of heat neutralization for the reaction between NaO dengan weak acid. So daripada ayat yang dia cakap-cakap ni kat atas ni, agak-agak what is the MV? Apa MV yang kamu nampak dekat sini? Apa yang kita ubah? Daripada soalan dekat sini, kamu boleh jumpa MV and then you can find the RV. Apa dia? Apa? Bukan. Mana ada alkali dekat sini? Okay, so MV dia adalah weak acid and strong acid ataupun boleh tulis type of acid. Very good. Weak acid and strong acid. Concentration tak Amanda. Kadang-kadang kalau kita weak acid, kita guna concentration yang berbeza pun lain juga kan? Okay, ataupun kita guna type of acid. Tengok dia tulis sini dah. Strong satu, weak satu. Okay, RV dia apa? Bila kita tukar type of acid, weak acid and strong acid. So, apakah RV dia? Strength of acid. Boleh tu strength of acid? Okay, RV. Tapi tu lebih baguslah kamu ambil dekat dalam soalan ni. Tengok soalan. Cikgu nasihatkan ambil daripada soalan. MV intensity of acid. Intensity tak sesuai. Intensity tu macam untuk cahaya je kawan. Kalau tulis, nak juga tulis. Kalau dia tak minta tak payahlah Ainin. Tapi kalau kamu nak, boleh Ainin. Tapi kalau dia tak minta tak payahlah. Kamu nak tulis HCl and ethanoic, boleh. Cikgu nasihatkan sekali lagi tengok soalan. Ambil daripada soalan. Okay, RV dah tulis tadi. Heat of neutralization. Betul. So agak-agak dia punya constant apa? Kalau dalam soalan tu ada, gunalah ini. Kalau ada dalam soalan, guna. Okay, constant variables. Constant variables dia apa? Pandai. Volume of acid. Betul. Lagi? Volume of acid boleh. Volume of NaO boleh. NaO sahaja pun boleh. So, mana-manalah untuk constant. Type of alkali solution betul boleh? Ataupun kamu tulis NaO pun boleh je Derish. Boleh je. Betul tu Derish. Okay, based on the above statement, you are required to design an experiment to determine and compare the heat of neutralization between NaO with strong acid. Ni, tengok ni. With name, strong acid and a weak solution. Dekat sini dia minta name. So, daripada awal ni kamu kena bagi nama dah. Okay. Kamu kena bagi nama dah. Okay. Okay, strong acid bagi nama tadi. Aina dah tulis HCl. Weak acid kita guna ethanoic acid. Okay, betul. Okay, so bila kita dah namakan dekat bawah ni, memang kita kena gunalah. Okay, tolong buat problem statement seorang. Problem statement. Seorang tolong tulis problem statement, nak tengok. Problem statement mesti ada MV dengan RV. Does the type of acid will affect the heat of neutralization? Okay, boleh terima yang betul. Tapi yang kita dah ke atas ni kita dah guna HCl dengan ethanoic acid kan. Kita ubah sikit. Kita dah ada nama kat atas ni kan. Kita dah ada HCl, kita dah ada ethanoic acid. Kita ubah sikit. Siapa-siapa tolong tulis jawapan. Nak tengok jawapan kamu. What is the differences in heat of neutralization when using different type of acid? Jawapan Amanda dengan yang tu membawa maksud yang sama. Cikgu nak kamu cuba dengan menggunakan nama acid.
Mana yang tu betul. Cikgu nak kamu tambah dengan menggunakan nama asid tu. Strong acid dengan weak acid tu. HCl dengan ethanoic. Nah, cuba buat sikit. Sebab kita dah bubuh nama kat atas kan. Does HCl and ethanoic acid have different effect? Kamu punya NaO tak? Neutralization. Does HCl and ethanoic acid have different effect on heat of how does HCl and ethanoic affect the heats of neutralization? How does, okay. Cikgu nak ambil ayat Brian Cheng Sheng ni, cikgu nak tambah. Cikgu ambil ayat Brian ni. Yang lain jangan kecil hati ya, cikgu ambil ayat Brian ni. Kan merajuk pula, kenapa cikgu tak ambil ayat saya? How does HCl affect the heat of neutralization when react, tambah when react with sodium hydroxide solution. Okay, kita tambah ayat tu jadi macam ni. Okay, boleh? Alright, janganlah merajuk. Nanti dah tak comel. Okay, variables manipulated. Dah tulis dah tadi. Apakah manipulated tadi? Kita dah tulis manipulated variables adalah ethanoic acid and hydrochloric acid ataupun type of acid. Okay, responding is heat of neutralization. Okay, constant tadi apa? NaO. Okay. The type of alkali. Okay. Boleh, NaO tu boleh. Sebab hari tu cikgu buat dia tulis nama solution dia. Yang mana Puan Julani? Yang budak-budak bagi tu. Macam 2 je kan? Tu tak? Yang budak-budak punya jawapan tu. Yang atas, what is the differences? Bukan segmen tu yang murid-murid bagi kena tu lah, betul. Kena tambah when tambahan. react with NaO. Sebab Okay, dekat atas ni yang mana dah cakap dah when react with NaO. Kena kemas sikit, betul? Alright, nah, hipotesis. Hipotesis ni kena sebut dua dulu lah. When HCl react with sodium hydroxide with NaO, it will produce higher heat of neutralization compared to when CH3COOH react with NaO. Okay. Okay, material and apparatus. Okay, apakah material and apparatus yang kita nak guna? Sebelum guna, kita lukislah dulu macam mana kita nak buat eksperimen ni. So, eksperimen ni yang pertama ada apa? Dia mesti ada dua. Mesti ada dua apa guys? Eksperimen untuk heat of neutralization ni kita pakai bekas apa? Adakah kita pakai beaker? We use what? For this experiment kita pakai beaker ke kita pakai apa? Wish, Amanda sejak bila pula pakai burette? Amanda cium kang. Apa pula pakai test tube? Heat of neutralization. Bukan titration. Bukan beaker. Ya, Yongleng yang betul. Polystyrene cup. Okay. Alright. So, kita kena ada polystyrene cup. Betul. Oh, cantiknya polystyrene cup. Okay. Okay. Contoh ini adalah NaO. Okay, NaO. Kita letak, okay, kalau polystyrene cup kita letaklah 50 boleh kot, 50 cm cube and then 1 mol. Okay, ini cikgu pakai HCl
50 cm cube 1.0 mol per dm cube. Ini je bahan dia. Lepas tu apa yang kita kena buat? Okay, dah ada. Lepas tu apa kita nak buat? Sebelum kita tulis prosedur, kita cerita dulu secara lisan. Then bila kita ada dua beaker ni, ada beaker NaO, ada polystyrene NaO, ada polystyrene HCl. Then apa kita nak buat? Anik Akmal diam je. Anik Akmal, Anik Daniel ada? Anik Daniel tak ada pagi ni. Okay, betul Aini. Kita measure initial temperature. Okay, so first step lepas kita ada dua polystyrene dan kita letak. Okay, kita measure initial temperature. Okay, lepas kita measure initial temperature, kita buat apa? Dah measure dah. Dah kira-kira okay, dapatlah 28 darjah Celsius untuk dua-dua. Lepas tu buat apa? Ni okay, lepas dah record. Okay, dah record dah initial. Okay, pandai Bakis. Okay, ni masuk sini. Okay, tuang sahaja daripada HCl pergi NaOH ke NaOH pergi HCl tak ada masalah. Lepas tu, okay dah tuang. Lepas tuang, okay lepas pour. Belum record. Lepas pour, belum measure high temperature lagi. Belum, lepas pour. Pandai Afiqah Bakis. Stir. Sampailah dapat highest temperature. Itu sahaja untuk buat heat of neutralization. Soy paling senang. Stir. Tunggu sampai dapat highest temperature. Okay, mari kita tulis. Okay, material and apparatus dia apa? Apakah material and apparatus yang kita guna tadi? Okay, betul. Kita guna polystyrene cup. Lagi? Kita need wait how long or just wait, right, measure. Stir until get the highest temperature. Tu ayat dia. Okay, thermometer. Lagi? Okay, gambar punya lah lawa tadi. Okay, Amanda. 50 cm cube 1.0 mol per dm cube NaOH. Kamu jangan tulis NaOH Kamu tulis nama penuh dia. Okay, lepas tu 50 cm cube 1.0 mol per dm cube. Apa tadi? HCl. Lepas tu kita guna juga 50 cm cube 1.0 mol per dm cube CH3COOH. Okey, lagi apa? Ada lagi yang tertinggal tak? Ada lagi yang tertinggal? Rasanya tak ada dah. Okey, measuring cylinder. Betul tak measuring cylinder? Measuring cylinder. Sebab nak measure 50 cm cube untuk acid and alkali. Okay. Kalau soalan tu tanya, why we use polystyrene cup? Saja tanya kamu. Kenapa kena guna polystyrene cup? Okay, glass rod. Glass rod bukan kita stir pakai ni ke Puan Juliani? Bukan kita guna thermometer ke stir dia? Okay, kenapa kita pakai polystyrene cup? Okay, reduce heat loss bukan prevent, reduce. Betul ayat dia, okay. Asalnya tak pakai glass rod ni. Okay, prosedur yang pertama. Okay, apa kita nak tulis? A, B, C. Tambahkan lebih tak apa. Betul pun yang kata. Lebih tak apa. Okay, yang pertama. Apakah prosedurnya? Measure and pour. Belum lah sayang. Belum lagi buat apa-apa. Kenapa tiba-tiba nak ukur initial temperature? Measure and pour 1.0 50 cm cube 1.0 mol per dm cube
HCl into the polystyrene cup. Okay, kedua, measure and pour 50 cm cube 1.0 mol per dm cube NaO into the polystyrene cup. Okay, yang ketiga, measure initial asing. Kalau saya tulis material atau apparatus yang tidak terlibat tahun lepas cikgu tengok tak ada pula dia tolak. Kalau tak cukup tu yang dia tolak. Kalau cukup ada terlebih rasanya tak tolak. Tahun lepas cikgu tanda tak ada pula dia tolak kalau dia tak tengok pun lebih ke tak. Kami cari mana yang perlu je. So don't worry Jensen. Dia jarang tolak. Jangan kurang je. Yang asing ya yang. Okay, measure initial temperature for both HCl and NaO and record it. Okay, dah. Yang keempat apa nak buat? Yang keempat, lepas kita dah measure temperature tu, then okay, HCl pour HCl quickly into NaO solution. Quickly and carefully. Alright. Okay, next. Yang kelima. Okay, kita dah pour and then kita nak apa? Stir the solution until get highest temperature and record it as T3. Okay, yang atas ni cikgu tambah. Measure and pour, okay. Measure initial temperature for both HCl T1 and NaO as T2. Okay, and record it. Okay, stir temperature and record it as T3. Okay, dah. Then step 1. Repeat step 1 until step 5 by replacing HCl with ethanoic acid. Siap. Okey, selesai dah. Untuk prosedur. Okey, dah data kita nak tabulate macam mana? Okay, tabulations of data ni. Okay, tabulations of data sebab kita guna dua acid. Okay. Okay, kita mesti ada type of acid use kan. Okay, type of acid MV. Alright. Okay, dan kita record lah sini. Heat of neutralization dia. Ataupun kita tulis sini highest temperature. Sekejap. Ataupun kita buat temperature. Sekejap. Kita buat temperature. Sekejap. Okay, temperature. Okay.
Sekejap ya. Padam ni kejap. Okay, type of acid. Okay, temperature. Okay, kita buatlah T1. Jangan lupa degree Celsius. T2. Degree Celsius. T3. Okay, sini pun boleh. Okay, lepas tu boleh tulis dekat ujung sekali ni apa? Temperature. Okay, then kita tulislah type of acid kita apa. Ini kita guna HCl. And then yang ini kita guna CH3COOH. Puan ni ada nak betulkan tak kat sini? Tak ada, sebenarnya okey je. Okay, ini change in temperature change in temperature. Okay. Macam ni lah. So dia punya data tak perlu isi. Biar kosong. Maksudnya tepi sekali. Boleh yang ni ada, lepas tu tambah lagi heat of neutralization. Boleh kan cikgu kata kalau lebih tak apa, jangan kurang. Bakis? Why kena put 3 times? T1, T2, T3 kan tadi ada 3 bacaan. T1. Kan? Kejap. HCl. Oh, okay. So kalau macam tu, HCl ini kamu just tulis change in temperature sajalah. T1 ni semua tak payah ni. Okay, sebab tadi kita dah ambil T1 ni NaOH kan. So tak payah. Okay, sorry ni tak payah ya. Yang ni tak payah. Ampun. Okay, kita tinggal tukar change in temperature saja. Yang ini abaikan. Okay, HCl change in temperature. Ethanoic change in temperature. Dah, senang. Lepas tu degree Celsius. Okay, boleh? Thank you Amanda. Alright. Betul. Okay, selesai sudah. Ada soalan nak tanya?